وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Suratul Baqarah ayat 124. Mafhumnya, dan sesungguhnya Ibrahim alaihi salam telah diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah. Lalu Ibrahim alaihi salam menyempurnakan ujian dan perintah itu. Lalu berkatalah Ibrahim, jadikanlah aku ini. Lalu berkatalah Allah, sesungguhnya aku, kata Allah, mahu menjadikan engkau pemimpin atau imam bagi manusia seluruhnya. Lalu dijawab oleh Ibrahim, wa min zurriyati, bagaimana dengan zuriat keturunanku? Adakah mereka juga pemimpin bagi manusia? Allah menjawab, sungguhnya perjanjian ini tidak termasuk di dalamnya golongan yang zalim. Yang saya hormati seluruh kepimpinan masjid, para asatidzah,
muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah tentulah apabila kita membicarakan Zulhijjah, maka kita tidak boleh melupakan tanpa perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam berbagai banyak surah di dalam Al-Quran bagaimana peranan yang dimainkan oleh Ibrahim alaihi salam di dalam memerdekakan minda manusia, di dalam membebaskan manusia daripada terperosok ke dalam suatu lembah kesyirikan dan kesesatan yang tiada ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ibrahim alaihi salam di dalam memerdeka dan membebaskan kaumnya dan manusia di zaman itu dan seluruhnya terpaksa menghadapi bukan sedikit ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, ketika bukan sekadar dia berhadapan dengan kaumnya, tetapi dia berhadapan dengan ayahnya sendiri. Bukan satu perkara yang mudah muslimin dan muslimat untuk kita membetulkan ahli keluarga kita sendiri. Kita mungkin boleh membetul menegur orang di luar keluarga kita, tetapi kadang-kadang tersentak jua kita apabila kita berhadapan dengan keluarga kita sendiri. Ini kita tak boleh nafi, yang memerlukan kesungguhan istiqamah yang terlalu tinggi. Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan ayahnya sendiri, walaupun ada mufassirin yang menyebut, ada yang menaksir dengan ayah angkat, tetapi nak sebut itulah lelaki yang memelihara dia semenjak dia kecil. Dan bagaimana dia berhadapan dengan ayahnya sendiri, memberi butir-butir nasihat untuk memerdekakan ayahnya. Bukan sekadar memerdekakan minda, tetapi memerdekakan jasad ayahnya daripada dimamah oleh neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah beberapa ayat yang disebut di dalam surah Maryam alaihassalam, bermula ayat 41.
bagaimana siri-siri nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihi salam, memerdekakan ayahnya. Nanti kita lihat cerita kaumnya sedikit. Yang menjadi tugas kita pula memerdekakan minda manusia daripada dikepung, dijajah oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, pemikiran-pemikiran yang songsang, terutama di akhir zaman ini. Dan yang paling mudah kita nak sebut betapa mudahnya ajaran yang diikut oleh manusia di akhir zaman, iaitulah meninggalkan sembahyang dengan alasan tak payah solat, tak perlu solat, sehingga kan tumbuh macam cendawan selepas hujan. Kumpulan-kumpulan manusia ini yang mengaku bahawa solat itu tidak perlu, cukup dengan nur Muhammad yang telah pun bersolat. Sembang tu memang runtuh bukit. Golongan ni bersepah di bumi Malaysia. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah ajar kita melalui nasihat Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayah, yang kita boleh hurai dalam waktu yang begini ringkas. Kita hurai secara ringkas juga. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Allah kata, wahai Muhammad, bacakanlah untuk mereka, beritahulah manusia wahai Muhammad tentang kisah Ibrahim. Lalu Allah mula menceritakan ketika dia berkata, "Idz qala li abihi ya abati." Ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati. Dalam kaedah bahasa Arab, kalau disebut ya abi, wahai bapakku. Tapi kalau ada tak, harfun tak sebelum ya abati. Sebelum ya ada tak. Kalau abi, alif, ba, ya, abi. Mana bapak? Bapakku. Bila ya abati ada tak, harfun tak qabla ya, bermakna bapa yang aku sayang, bapa yang aku kasih. Ya abati, wahai bapakku. Dengan kaedah bahasa Arab ialah bapa yang aku sayang. Lima ta'budu. Tengok, sayang-sayang pun bila salah tegur, tu kaedah Islam. Walau kita sayang tinggi macam mana pun, sayang isteri, sayang anak, salah wajib tegur. Cuma kaedah menegur, tu kena belajar lah. Baik. Ya abati, wahai pak yang aku sayang, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Tengok ayat ni cukup hebat. Bukan sekadar Nabi Ibrahim berdakwah, tetapi di antara konsep dakwah itu ialah kita mesti membuka minda manusia supaya berfikir.
Bukan sekadar menyatakan, oh ini salah, ini haram, ini tak boleh buat. Tetapi di sebalik menyatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tak boleh, di antara konsep dakwah ialah membuka minda manusia untuk berfikir. Dan ini Nabi Ibrahim ajar. Masuk kita semua, tuan-tuan, ibu ayah, cara kampung, cara kedai kopi. Bukan nak harap kita ustaz aja, para asatizah sahaja. Cara kedai kopi, minum pagi, roti canai ke sembang-sembang, sambil kalau boleh menegur, menyembang, buka minda manusia. Sebab itu konsep dakwah. Tengok, Nabi Ibrahim kata, wahai bapa yang aku sayang, lima ta'budu. Limadha. Kenapa? Lima ta'budu. Kenapa bapa sembah? Kenapa bapa sembah berhala, patung, batu, kayu, yang Nabi Ibrahim sebut akan 3 sifat berhala itu, yang kalaulah berhala ni dianggap Tuhan, na'udzubillah, bila kata Allah, bila kata Tuhan zat yang maha zat, dia mesti ada sifat-sifat dia. Apa yang bapa sembah ni, lima ta'budu ma la yasma, berhala yang tidak boleh mendengar. Nabi Ibrahim nak ajar Allah As-Sami', Allah maha mendengar. Innallaha as-sami'un alim, innahu huwas sami'ul alim. Berapa banyak ayat Quran cerita Allah ni as-sami', maha mendengar. Kita berbisikkah, kita cara jaharkah, Allah maha mendengar. Sekarang kata Nabi Ibrahim, bapa sembah berhala mala yasma', Tuhan apanya dia tak mendengar. Bila kata Tuhan zat, dia sifat dia mendengar. Tu sifat kamalan, sifat yang wajib bagi Allah, iaitu dia maha mendengar. Sebab makhluk dia berhajat pada pencipta dia. Makhluk mesti mengadu kepada pencipta dia. Kita yang duduk dalam masjid ni, apa yang tak ada masalah hidup? Beritahu. Saya, tuan-tuan muslimat, semua kita ada masalah hidup. Mungkin masalah keuangan, masalah kesihatan. Kita nak mengadu ke siapa? Allah. Soal manusia lepas tu nombor 2. Kaunselor ke, doktor ke, ubat ke, itu wasilah kita. Pengaduan mutlak kita nombor 1 Allah. Nabi Ibrahim sebut, pak sembah berhala, pak anggap Tuhan. Tuhan apanya pak? Mala yasma', dia tak boleh mendengar. Patung bodoh itu, pak minta apa ke dia? Nabi Ibrahim memerdekakan minda ayah dia supaya berfikir. Ini Islam. Wala yubsiru, sambung ayat, wala yubsiru, dahlah tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Allah ada sifat, iaitulah basir. Allah maha melihat. Dan melihat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Melihat, tapi kita yakin Allah maha melihat. Maka bila dia Tuhan, dia zat yang maha zat, dia melihat semua perbuatan kita. Itulah Tuhan. Patung pak sembah ni, apa yang dia tengok? 2, 3, wala yughni anka syai'a, dan patung yang bapa anggap Tuhan ini, la yughni anka syai'a, tidak boleh memberi manfaat mudarat apa benda pun, dia tak boleh buat apa. Patung. Tuan-tuan muslimin muslimat, konsep
membuka minda manusia amat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat seterusnya, tengok Nabi Ibrahim ajar apa? Ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika ila siratam mustaqima. Ahdika siratam mustaqima. Nombor dua, Nabi Ibrahim ajar, ya abati, hei bapa kesayangan, qad ja'ani, mat wajib muttasil, baca 5 harakat. Qad ja'ani, qad taukid, telah pun, ja'a mat wajib muttasil, telah pun datang, ni kepada aku, minal ilmi, ilmu, malam ya'tika, ilmu tu tak ada pada bapa, maka saya minta bapa fattabi'ni, ikut saya. Apa konsep nombor 2? Ikut orang yang berilmu. Jangan ikut orang jahil. Jangan ikut orang yang tak ada ilmu. Allah cukup marah, wala takum minal jahilin. Tolong, Allah cukup marah kita jadi orang jahil, kita ikut orang jahil. Jangan. Tambah hak jenis jahil murakab ni, jahil berlapis ni. Ngaji tak ndak, hari tu PKP Rio masjid katum, dah masjid buka bulu hidung ndak nampak. Perangai manusia. Semayang tak tahu, Fatihah terkabur, rukun solat 13 tak tahu, apa benda pun dia tak tahu. Orang semayang, dia semayang, tanya kenapa semayang, sebab orang semayang. Tahu tak rukun 13 haram tak tahu. Hancur hidup. Nabi Ibrahim kata, Pak, qad ja'ani minal ilmi. Dan dalam kes ini tentulah ilmu mentauhidkan Allah. Saya ada ilmu, Pak, malam ya'tika, ilmu tu tak ada pada bapa, maka saya minta bapa fattabi'ni, tolong ikut saya. Pertama apa? Ikut orang berilmu. Yang kedua, sudah tentulah konsep ikut Rasul. Sebab Nabi Ibrahim Rasul, bukan sekadar mengikut dia ada ilmu yang Allah bagi, tetapi lebih besar daripada itu, Ibrahim alaihi salam adalah abul anbiya, bapa segala nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kewajipan kita ikut Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Surah An-Nisa. Tak adalah kami utus Rasul, kata Allah, melainkan kami nak Rasul yang kami utus itu liyuta'a, ditaati. Itu Allah sebut. Rasulullah datang, Nabi Muhammad datang, bukan sekadar nak sambut maulid, bukan sekadar nak selawat semata-mata, walaupun amalan berselawat cukup hebat, tetapi perintah Allah liyuta'a. Aku utuh Nabi Muhammad tu, aku ndak kamu taat ke dia. Berapa ramai yang taat pada Rasulullah. Kalau konteks masyarakat Melayu kita, dahlah tak taat aku jadi Rasul lagi ada, Rasul Melayu. Hak dipaham tu lagi dahsyat, mengaku jadi Tuhan. Astaghfirullah.
Tuhan apa kena mau dipaham. Lepas tu kena sakit jantung mati. Tuhan sakit jantung, tuan bayang. Itu dipaham. Hak di Selangor lu Kelang, Rasul Melayu meninggal dah Rasul Melayu pun. Tuan-tuan, kita nak hurai ikut Rasul ni Allah. Kita PKPP 8.50 saya berhenti Isyak kena patuh. Tak payah lama-lama. Kita masih dalam pemulihan. Tu pun dah naik seriau dah ni. Kes makin naik. Orang kita lagu tu lepas sikit yang mula lupa diri. Sok rokok saya cakap rambu-rambu asap. Apa tu mula ni kes semakin meningkat. Dah hari ni 21 kes. Risau kita. So patuh arahan kerajaan, ikut apa prosedur SOP dan sebagainya. Maka ikut Rasul. Bukan kata orang berilmu, dah tentulah Rasul itu berilmu. Ikut orang berilmu, dan dalam kes ini ikut Rasul. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Ahdika siratan sawiyah. Kalau pak ikut saya, ahdika, saya akan pandu bapa, saya akan tunjuk bapa. Ahdika, hidayah, petunjuk. Kemana saya nak tunjuk bapa? Siratan sawiyah, jalan yang lurus. Kita ikut Rasul, kita akan jumpa jalan lurus. Kita ikut iblis, kita jumpa bengkak-bengkok neraka, jawab dia. Baik. Next, terusnya, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Wahai bapa, la ta'budi syaitan. Pak, jangan sembah syaitan. Pak, jangan ikut syaitan. Tuan-tuan, syaitan janji dah. Summa la'atiyannahum min baini aidi wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ayat 17 suratul A'raf. Pasal apa tak boleh ikut syaitan? Tuan-tuan tengok ayat. Sekejap lagi saya patah kisah Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf ayat 17, ketika Allah berdialog dengan syaitan, Azazil, iblis. Apa kata Azazil? Apa kata iblis ni? Dia kata dengan Allah, summa. Orang belajar Arab, dia faham perkataan summa dalam bahasa Arab. Summa menunjukkan selepas summa dia mesti berlaku. Itu kaedah Arab. Contoh, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah 28. Bagaimana kamu boleh engkar kepada aku, kata Allah. Dulu amwata, kamu dulu mati, maksudnya kamu tak ada. Fa ahyakum, lalu kamu dihidupkan. Allah hidupkan kita atas bumi ni, Allah bagi kita dunia hidup. Lepas tu Allah kata apa? Summa yumitukum, selepas tu kamu akan mati. Yakin tak kita akan mati? Ya, mesti mati. Masa saja menentukan. Saya mati, semua kita akan mati. Masa saja menentukan. Summa yumitukum, kata Allah. Lepas tu summa yuhyikum. Lepas tu kalimah summa yuhyikum, kamu akan dihidupkan semula. Yakin tak? Siapa tak yakin, kafir malam ni. Dah masuk dalam kubur, kita akan bangkit tak di padang mahsyar? Ya.
Siapa cakap? Rasulullah. Siapa cakap? Allah. Dalam Quran berlambak ayat tentang kebangkitan keluar daripada kubur. Wa hussila ma fis sudur, bu'thira ma fil qubur, dalam juz'u amma Al-Adiyat. Lepas tu summa ilaihi turja'un. Lepas kamu hidup, ilaihi, kepadanya turja'un. Yakin tak lepas tu kita menghadap Allah, Allah akan soal kita, duit kita, masa kita, tenaga kita, apa yang kita dah buat. Yakin tak? Yakin. Itulah dia kalimah summa. Baik, patah balik ayat 17 Al-A'raf. Summa, Iblis kata, summa, kemudian ya Allah, la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka. Mereka tu siapa? Hum, dhamir ganti nama. Hum tu siapa? Kita. Aku akan mendatangi mereka, maksudnya akan menyesatkan kita, akan menggoda kita. Dan Iblis sebut, aku akan datang melalui 4 penjuru. Pertama, mim baini aidihim, aku datang arah depan. Wa min khalfihim, aku datang arah belakang. Wa an aimanihim, aku datang daripada sisi, daripada sebelah kanan, yamin. Wa an syama'ilihim, dan aku datang sebelah shimal, kiri. 4 penjuru dia isytihar depan Allah. Kalau dalam surah Sad, tuan baca dalam surah Sad, hujung-hujung nak habis surah Sad ayat 70 lebih, dialog tu agak panjang. Allah Ta'ala kata ke dia, fa innaka minal munzarin, engkau diberi tempoh. Makna umur dia panjang, Allah bagi dia. Itu yang dia declare, dia isytihar, aku akan sesatkan mereka depan, belakang, kiri, kanan. Aku attack mereka 24 jam. Yang cantik ayat tu apa dia? Ayat 17 Al-A'raf tu yang paling cantik hujung ayat tu. Iaitulah, apakah yang Iblis mahu bila dia sesatkan kita? Dia nak kita jadi apa? Dia nak kita jadi apa? Itu motif yang paling cantik. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Itu ya. Dia nak yang tu lah. Dia isytihar depan Allah, dia serang kita 4 penjuru. Lepas tu dia kata dekat Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, ya Allah, nanti engkau akan mendapati kebanyakan mereka tak ada sifat syukur. Itu aja Iblis dah. Dia tak nak kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dia nak kita jadi kufur. Syukur lawan dia kufur. Kita tak tahulah tuan-tuan, ibu, ayah, muslimin, muslimat, berapa ramai agak-agaknya masyarakat kita yang bersyukur masjid sudah dibuka. Atau mereka macam biasa aja, tak ada terkesan apa-apa. Sedangkan kita, Allahu Rabbi, buka masjid tu bagi kita nikmat yang tak tahu kita nak apa. Kerinduan yang kita simpan hampir 3 bulan. Dengan bulan puasa kita tak boleh bertarawih, walaupun di rumah boleh. Tetapi rindu pada masjid, ya Allah, tak tahu nak apa. Boleh buka aja. Kan peringkat awal mula-mula 40 orang solat berjemaah. Cukup 40, dia pun tutup pagar. Dan saya kena halau itu pagi subuh, terlewat sikit. Pagar waktu geng 40 tu lah. Saya main terlewat sikit. Dia pun perang. Mau Ustaz? Saya kata tak apalah. Subuh saya pun telefon orang perempuan, tunggu Ustaz, aku kena halau.
Halau lah, kasak lah halau tu. Dia tak bagilah. Ikut nona saya, no problem. Dia kata tak apa bang, 4 guard tu. Saya kata tak apa, saya balik. Waktu 40. Lah bebas lah. Kan? Boleh masuk lah banyak, tak ada masalah. Tak main tu. Waktu PKP mereka duk tulis dalam Facebook, maki tu imam 2 lori. Awak katuk masjid hampa ni teruk betul. Hampa ingat apa? Kami ni orang beriman bertakwa, ingat kami kafir lah. Buka masjid haram, muka tak nampak. Silap kui betul. Teruk betul dia ni. Tuan-tuan, berapa ramai yang bersyukur bila Allah angkat COVID-19? Berapa ramai yang bersyukur pada Allah walaupun kes agak merisaukan sedikit. Lebih banyak di Sarawak. Iyalah, jangan kita take for granted. Hari ini dah 21, risau kita. Mudah-mudahan tak naik cepatlah, mudah-mudahan. So tadi menteri pun dah habaq SOP baru PKPP. Hari Senin ni akan umum. Siap. Akan ada undang-undang baru nak perketat lagi walaupun kita dalam proses pemulihan. Tak tahulah, tunggu hari Senin Datuk Ismail Sabri akan umum. Kita duk kira tunggu muka dia TV tu. Kan? Duk tunggu muka dia nak tengok apa pula lepas ni. Minit risau. Berapa ramai yang bersyukur. Iblis kita, dia ganggu kita, dia nak kita jadi orang yang kufur. Itu aja. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Bila aku attack mereka ya Allah, engkau akan mendapati kebanyakan aksar, kasir. Aksar jamak, maaf, aksar jadi isim tafdil. Maknanya paling banyak. Syakirin, tak bersyukur. Maknanya yang bersyukur banyak mana? Sikit. Yang banyak tak bersyukur, aksar. Yang bersyukur, wah, ada orang bangkit tidur tumbang stroke. Bangun-bangun kebas, herat-herat jatuh, habis. Saya esok rokok kuat tu punca dah. Rokok tu lah paling kuat hentam stroke pun. Kita tak ada sihat elok, bangkit mandi pergi masjid subuh, alhamdulillah. Kebetulankah? Tidak. Sebab itu Nabi ajar doa bangkit tidur mensyukuri nikmat Allah. Iblis dia tak mau. Start bangkit tidur tu, kita rasa kita ialah maklumlah makan vitamin segala tok nenek, sihatlah ustaz. Dia lupa Allah. Saya jaga makan ustaz, saya makanan seimbang. Kalau makan tu suku setengah. Suku karbohidrat, nasi kentang apa semua, suku. Apa itu setengah? Setengah sayur. Dah masuk dah. Bagi 10 minit, pukul 9 saya berhenti. Setengah sikit. Lepas tu adalah sikit-sikit. Lepas tu ada buah-buahan, fiber, serat. Lepas tu saya balik rokok. Saya makan memang seimbang ustaz. Sebab tu saya sihat. Allah mana Allah. Tolong tuan-tuan. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melihat singgah sana Balqis duduk depannya. Surah An-Naml ayat 40. Apa yang terkeluar dari mulut dia? Apakah Nabi Sulaiman membanggakan diri dia? Apakah Nabi Sulaiman kata normal lah, biasalah, pasal aku rasul, Allah buat ya? Dah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, tatkala dia melihat singgah sana Balqis betul-betul sudah berada di depan dia, qala, lalu dia berkata, hadza, inilah dia, mim fadli rabb, kurniaan Tuhan aku. Dia pegang Allah dulu. Ni Allah bagi ni, mim fadli rabbi. Kalau tuan-tuan duduk negara Arab, rumah orang Arab banyak tulisan ni. Hadza mim fadli rabbi. Dua rumah dia. Kalau kita anggrek coklat, teratak biru.
kan, rokok downhill contohlah nama rumah kita kat tembok tu. Orang Arab dia tulis tu min fadli rabbi, inilah kurniaan Tuhan aku. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Liyabluwani, aku tahu dengan nikmat ini Allah nak uji aku. Aashkuru, sama ada aku bersyukur, am akfur, atau aku kufur. Ingat, Iblis kerja dia supaya kita jadi kufur. Kita engkar nikmat, kita tak bersyukur, kita lupa Allah, kita rasa kita hebat, habis lah. Kita rasa kita lah segala-galanya, walhal apa yang ada pada kita. Yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Suratul Nahl. Aku keluarkan kamu daripada perut mak kamu dalam keadaan kamu tak tahu satu habuk pun. Lalu aku jadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati. Dengan pendengaran, penglihatan kita belajar, kita bekerja, dapat rezeki, kita lupa Allah. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Akhirnya saya nak sebut begini, walaupun tak dapat habis cerita Nabi Ibrahim awal. Minggu depan saya di Sungai Limau, Masjid Sungai Limau. Khamis minggu depan saya nak huraikan bak korban malam raya minggu depan, insya-Allah. So malam ni saya tak sentuh bak korban, saya sentuh sikit daripada surah Maryam alaihassalam, tentang kisah Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya sendiri. Yang saya simpulkan apa dia? Pertama, kewajipan menegur walau keluarga sendiri. Wajib tegur. Cuma kaedah menegur, macam mana kita nak tegur isteri? Kan silat tegur tidur luar pula kita. kan dia macam mana kita nak tegur anak-anak? Kan anak-anak ni kita kena tahu layan dia. Anak-anak umur dah 30, takkan tuan-tuan nak tegur lebih kurang? Takkan nak malukan dia depan kawan-kawan, nak malukan dia depan adik-adik dia? Tak boleh. Ada kaedah, kena belajar. Macam mana nak tegur? Itu pandailah belajar kaedah. Yang kedua, Allah bersifat dengan maha mendengar, maha melihat. Nabi Ibrahim tegur bapak dia, tu bukan Tuhan pak, sebab tu tak boleh dengar, tak boleh lihat, tu berhala, syirik. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sebut dia ada ilmu dan bapak kena ikut saya. Dan saya sebut tadi kewajipan mengikut orang berilmu. Dan apatah lagi Nabi Ibrahim seorang Rasul, maka kewajipan kita mesti ikut Rasul. Dan keempat, ahdika siratan sawiyah, bila kita ikut Rasul, Rasul akan bimbing kita ke jalan yang benar. Dan yang akhir sekali, ya abati la ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah syaitan. Maka saya pecahkan tadi dengan ayat 17 Al-A'raf, bahawa syaitan akan attack kita 4 penjuru, dan tak ada keinginan hasrat dia melainkan nak melihat kita jangan bersyukur. Hasil hasutan dia nak kita jadi kufur. Na'udzubillahi min zalim. Semoga sedikit tazkirah kita pada malam ini masih lagi dalam suasana PKPP, pemulihan sehingga 31 Ogos. Maka takat itulah kuliah tak boleh lama-lama. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma
wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu ta'ala a'lam.